Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, sebelum Pika mulakan dengan video kali ini, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, selain pada support channel Pika Storyteller dengan tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng kat bawah tu, support lagi satu channel iaitu Automology Channel yang mana Pika buat review tentang banyak kereta-kereta yang menarik di Malaysia. Jadi, untuk kisah malam ni, Pika akan kongsikan dengan korang semua tentang dua kisah seram yang berlaku di sekitar Kuala Kangsar, Perak. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah yang pertama ni berlaku dekat sekumpulan budak lelaki, katanya pada masa tu sekitar tahun 1990-an. Yang mana dia kata dia ni masa tu budak-budak sekolah menengah. Biasalah kan budak-budak lelaki ataupun perempuan, umur-umur macam tu, dia orang tengah aktif. Budak-budak baru nak up katanya. So, biasanya budak-budak macam ni bila dia aktif, dia suka buat something yang agak gila-gila. Korang pun mesti macam tu juga kan. Orang kata hati kering lah pada masa tu. Jadi ada satu hari ni, salah seorang daripada kawan dia orang ni bagi suggestion. Weh, apa kata kalau malam ni kita pergi tengok hantu langsui dekat Bukit Candan tu. Sebab katanya dekat situ ada hantu langsui. So, mereka semua pun decide untuk pergilah, nak join, pergi menyeru hantu ni. Sebab dia orang nak tengok sendiri, dengan mata kepala dia orang sendiri, hantu langsui dekat kawasan Bukit Candan tu. Pada mulanya, bila ada kawan mereka yang bagi suggestion untuk pergi tengok hantu langsui ni, ada yang terus setuju dan ada juga yang macam fikir balik, diorang ni biar betul nak pergi cari hantu kan. Sebab kebiasaannya orang kalau tengok hantu lari, tapi ni terbalik, dia nak pergi panggil hantu pula, nak pergi menyeruh makhluk tu untuk datang dekat sebab nak tengok sendiri kewujudan benda ni kan. So nak tak nak, sebab kan biasalah budak lelaki kan, ada setengah tu penakut, ada setengah tu yang macam bajet-bajet macho. So dia ni kata dia pun bajet-bajet macho lah, konon-konon berani. So dia pun setujulah. Jadi sebelum mereka pergi ke tempat Bukit Candan tu, dekat tempat yang kononnya misteri dan seram tu, mereka adalah bawa beberapa benda ni untuk menyeru makhluk tu. Antara benda yang mereka bawa pada masa tu adalah tempurung kelapa, lilin, katak, kemenyan dan juga lain-lain. Adalah beberapa benda ni yang mereka kena bawa untuk menyeru makhluk tu datang pada mereka pada malam tu. Jadi pada hari tu, selepas mereka dah kumpul barang-barang utama, bahan-bahan utama resepi tu untuk mereka memanggil makhluk tu, mereka pun bersiap-siap semua dan mereka pun pergilah ke satu lokasi yang katanya keras dekat Bukit Candan tu. Yang mana kata dia lokasi tu adalah betul-betul dekat sebelah sungai. Pika pun tak sure dekat mana, tapi dia kata lokasi tu dekat sebelah sungai. Mungkin kalau korang dekat sini adalah orang Bukit Candan ataupun orang Kuala Kangsar, tahulah kot dekat mana pot tu. Mungkin boleh kongsikan dengan Pika dan juga subscriber Pika yang lain di komen di bawah. Okay, so sambung balik dengan kisah tadi. So lepas tu mereka pun bertolak lah dalam pukul 12 malam tu. Biasalah kan kalau upacara manggil hantu ke upacara kisah-kisah seram apa semua ni, biasanya memang berlaku pukul 12 dan ke atas lah. So lepas pukul 12 malam mereka pun bertolak dan pergilah berkumpul dekat lokasi tu. Lepas mereka sampai dekat situ, salah seorang pada kawan dia orang yang ajak, maksudnya kepala geng ni, yang ajak dia orang semua untuk tengok hantu tu pada malam tu, dia telah pun bagi warning lah dekat kawan-kawan dia yang join pada malam tu. Dia bagi tahu, okey, bila dia kumpul dekat situ dan lepas upacara dimulakan, let's say kalau ada angin yang bertiup dengan laju kan, pada masa tu make sure yang kesemua member ni pegang tangan each other. Maksudnya mungkin pada masa tu makhluk tu mula nak memunculkan dirilah kalau tiba-tiba ada angin apa semua tu. So bila salah seorang daripada diorang ni dengar yang ketua tu cakap macam tu kan, dah mula rasa takut dah. Tapi biasalah bajet-bajet macho kan, so macam cool lah kononnya kan. So diorang pun memulakan upacara tu. Antara benda yang dia masih ingat lah yang dia kongsi, benda yang kawan dia ketua tu buat tu adalah mula-mula dia bakar kemenyan. Lepas tu dia ambil katak tu kan. Kan tadi ada katak, dia ambil katak tu dia letak bawah tempurung tau. Lepas tu dekat bawah tempurung tu, dekat atas tempurung tu, dia nyalakan lilin. Lebih kurang macam tu lah dia punya upacara tu. Dan kemudian dia pun menyerulah makhluk tu. Masa kawan dia tu memulakan upacara, dia bacalah mandarin-mandarin dia tu kan, yang kononnya dia kata dia belajar daripada tok guru dia untuk panggil makhluk tu. Kawan-kawan dia dekat belakang ni gelak-gelak pun ada, sebab dia bagi dia orang macam betul ke member kita kat depan ni kan, dengan baca ayat-ayat semua tu nak menyeru hantu. Kadang rasa seram pun ada, rasa kelakar pun ada.
Tapi mula-mula rasa kelakar kan. Lepas tu tiba-tiba angin yang tadi macam tak ada angin langsung, tiba-tiba ada satu angin yang sangat kuat daripada arah sungai. Masa ni masing-masing dah mula rasa kecut perut dah, sebab mereka yakin yang tu bukan angin biasa-biasa tau, tapi angin yang katanya sebenarnya sebab benda tu dah pun datang. Dah diseru kan, datanglah. Masa tu bila angin ni kuat kan kawan diorang dah pesan kalau angin kuat datang, pegang tangan masing-masing dengan erat. Masa ni memang semua pegang erat lah tangan member-member ni. Geng-geng lelaki pun pegang tangan, korang nak tahu. Lepas tu dia kata walaupun angin tu sangat kuat, yang peliknya lilin yang diorang pasang tadi tu tak terpadam pun. Tu dah kira pelik dah tu. Dan pada masa ni lah bila mereka tengok dekat sebelah sungai, sebelah arah sungai tu, ada satu lembaga putih yang tengah terapung, tengah terbang menuju ke arah mereka semua ni. Dan semasa kemunculan makhluk tu, masa mereka nampak makhluk tu datang perlahan-lahan kan, masa tu angin memang seriously sangat kuat. Dan kemudian pada masa itulah mereka punyalah kuat angin tu sampai mereka macam terlentang ke belakang. Dan masa tu dia bagi tahu juga lilin tak tahu ke mana, katak tak tahu ke mana, tempurung pun hilang entah ke mana disebabkan angin ni terlampau kuat. Dan lagi menyeramkan, pada masa yang sama juga, masa benda tu terbang on the way datang menuju ke arah dia orang kan, benda tu mengilai. Dah kena panggil kan, benda tu datang mengilai lah. Dan masa tu memang semua kecut perut, dan lepas tu mereka semua pun bangun dan melarikan diri daripada kawasan tu. Tapi before diorang balik ke rumah masing-masing, diorang sempat lagi berkumpul dekat satu tempat ni. Lepas tu ketua tu pun tanyalah geng-geng yang join panggil hantu ni tadi, dia tanyalah, macam mana, best tak tengok hantu? Nak join tak lagi lepas ni? Memang of course tak lah kan. So, apa pendapat korang tentang kisah pertama Bukit Candan malam ni? Okey tak? Untuk kisah yang kedua pula, berlaku dekat sekumpulan pemancing semasa mereka nak memancing lampam dekat kawasan Sungai Perak, dekat kawasan Bukit Candan, Kuala Kangsar tu jugalah. Kejadian ni pun berlaku sekitar tahun 1950-an juga. Dan pada malam tu, mereka ni dalam 8 hingga 9 orang kumpulan pemancing ni, diorang plan untuk pergi memancing dekat kawasan Sungai Perak ni pada malam tu. So, bila mereka dah discuss apa semua kan, adalah salah seorang daripada geng diorang ni yang cancel last minute. Lepas tu, mereka ni pun cakap lah, alah cancel tu sebab dia takut lah tu. Sebab katanya dekat kawasan yang mereka nak memancing lampam tu, ada yang ramai kata kawasan tu agak keras sikit. So mereka cakap yang cancel last minute tu mungkin tak nak pergi dekat tempat tu tadi sebab kawasan tu keras. Mereka cakap lah, kutuklah member sendiri ni. Dia kata, oh dia ni mesti penakut lah, anak mak lah apa semua kan. Sebenarnya yang si member ni ada hal lain, sebab itulah dia cancel nak pergi memancing pada malam tu. So, pada malam tu, sekitar jam 9 malam macam tu kan, mereka pun berkumpul lah dekat satu tempat ni dan mereka pun ramai-ramai bertolak lah pergi dekat kawasan yang mereka nak memancing tu. Dan kata dia orang ni tak pergi dengan menaiki kereta sebab jalan yang mereka nak tuju tu dekat destinasi diorang tu agak sempit, tak muat. Lagipun diorang ni kan ramai, so mereka pun bawa lah motor. Sejurus selepas mereka sampai dekat destinasi tu, mereka pun masing-masing turun lah kan, bawa lah umpan, bawa lah barang-barang diorang apa semua, dan turunlah menyusuri tebing tu. Sebab kata dia jalan tu agak curam untuk turun ke kawasan tepi sungai ni. Masa tu walaupun ada juga perasaan takut, tapi disebabkan oleh mereka ni nak memancing lampam ni, mereka tolak je perasaan takut tu ke tepi. Dan kemudian lepas mereka dah sampai dekat tempat yang mereka nak memancing tu, mereka pun duduk, pasanglah umpan masing-masing. Dan kata dia, umpan yang mereka gunakan adalah perut ayam yang dah pun beberapa hari. Maksudnya benda tu mungkinlah suka benda yang sangat busuk kot untuk makan tu, lampam tu. Sebab itulah dia menggunakan perut ayam. Korang bayangkan perut ayam yang dah 2-3 hari, bau dia macam mana kan. So mereka ni dalam 8-9 orang ni pun duduklah berbaris dekat tepi tebing tu. Korang kena imagine diorang buat satu barisan panjang di sepanjang sungai tu. Masing-masing pasang umpan. Lepas tu diorang pun startlah memancing kan. Mula-mula tak ada apa pun yang berlaku. Sampailah dalam satu masa yang agak sunyi tu, sekali diorang dapat dengar bunyi macam batu jatuh dalam air sungai. So masing-masing ni macam siapa pula main-main bala-bala batu ni kan.
Diorang buat tak tahu lagi lah mula-mulanya. Ni diorang buat tak tahu kan. Tapi makin lama makin menjadi-jadi pula batu yang dilempar ni, yang dilontarkan oleh seseorang ni ke dalam sungai. Mula-mula diorang ingatkan antara geng-geng diorang ni, tapi fikir logik tak ada pun sebab masing-masing semua tengah sibuk duk memancing. Dan makin lama makin kuat pula kan, makin kerap pula batu tu dilontarkan. Masa itulah salah seorang daripada diorang ni pun anggap yang mungkin kawan diorang, ingat tak yang tak jadi pergi memancing yang awal-awal tu kan, diorang anggap itu mungkin adalah satu gurauan daripada kawan diorang yang tak jadi memancing tu. So mereka pun pergilah menuju, carilah siapalah yang lontar batu ni kan. Diorang pergi cari dekat sebalik semak apa semua kan, cari tak ada orang pun. Lepas tu diorang dah mula rasa pelik. Kemudian mereka pun berkumpul baliklah dekat tebing sungai tu untuk sambung memancing lah. Dan pada masa ni lah, tiba-tiba mereka semua ni terkejut sebab masa tu ada satu batu yang katanya sama besar dengan mungkin saiz macam ni kot. Dia punya besar tu macam lebih kurang bateri kereta macam tu. Jatuh gedebab depan diorang. Tak terkejut diorang ni semua kan. Selepas mereka nampak ada batu yang besar tu jatuh dekat tempat diorang tengah berkumpul tu, dengan keadaan terkejut dan ketakutan, tiba-tiba pula mereka nampak dekat tebing sungai tu ada berbola api. Bukan berbola api lagu Acik Nana tu, tapi berbola api yang tengah berlega-lega dekat atas kawasan sungai tu. Dan dekat sini, kalau korang nak tahu, biasanya orang cakap kalau nampak berbola api tu ada 3 kemungkinan. Yang pertama mungkin tu polong, yang kedua orang panggil 77, ataupun yang ketiga mungkin juga benda tu adalah langsui. So antara 3 benda ni lah tengah berlega-lega je dekat tepi-tepi sungai tu kan. Cuba untuk menakut-nakutkan diorang ni semua. Tapi disebabkan diorang ni kan ramai, lepas tu diorang pula duduk dekat tepi sungai, tak bolehlah nak terjun sungai nak lari kan. Memang semua terpacak je tengok je benda tu. Dalam keadaan mereka terpacak, mati idea, tak tahu nak buat apa, nak lari ke apa kan. Salah seorang daripada diorang ni pun azan dengan kuat. Sebab mungkinlah mereka dah tahu tu sebenarnya makhluk yang cuba untuk mengusik mereka pada malam tu. Dan selepas orang tu azan dengan kuat tadi kan, tiba-tiba makhluk ni datang menuju ke arah diorang tahu. Berbola api tu datang menuju ke arah diorang. So mereka ni semua terpaksa meniarap sebab mereka nak elakkan benda tu daripada terkena diorang. So bayangkan benda tu terbang dekat atas korang kan, berbola api tu. Lepas tu diorang pun meniarap. Dan kemudian bila diorang bangun balik, terus semua pergi packing-packing barang lah. Konon nak balik lah. Tapi kata dia masa tengah packing-packing tu semua nampak macam cool, macam tak takut, macam it's okay, relax macam tu kan. Tapi yang kelakarnya, masa diorang tengah jalan nak naik tebing yang curam tu kan, masing-masing berebut siapa naik dulu kan. Tak nak yang jadi orang last. Selepas daripada diorang tu kelam kabut semua tengah nak naik tebing tu kan, bila diorang sampai je dekat motor, start motor ramai-ramai terus belah daripada kawasan tu. Sebab masing-masing dah tahulah makhluk yang diorang nampak bola api tu tadi ada antara 3 je lah, 77, tak pun mungkin ada kata penanggal ke, ataupun langsui, tak pun polong. Bukan pocong, polong. So lepas tu diorang pun terus balik dan akhirnya barulah dekat, bila dah sampai rumah apa semua, barulah diorang teringat, diorang tertinggal pula hasil umpan diorang tadi. Hasil memancing diorang tadi. Lampam tu dekat tepi sungai. Tapi alang-alang dah ada dekat situ kan, dah tertinggal tu, biar je lah. Tak ada seorang pun yang berani untuk patah balik dan ambil. Sebab kalau korang dekat sini pun takkanlah korang berani nak pergi patah balik ambil lampam tu kan, biar je lah dekat situ. So antara kisah yang pertama dengan yang kedua, mana korang rasa lagi best ataupun lagi seram? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So apapun itu saja video Pika untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share, dan juga tekan butang subscribe, dan juga tekan butang loceng kecil tu supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.